Ya, Alhamdulillah sudah kembali menerusi rancangan Rampai Pagi. Alhamdulillah pertemuan kita telah memasuki satu Ramadan 1442 Hijrah bersamaan dengan 14 April 2021 Masihi. Ya. Ya, betul sekali. Tadi kita bersama dengan rakan setugas kita Mahyurah ya, dalam dua resep yang telah pun dibawakan. Dan untuk berikutnya Auda, kita akan bersama dalam segmen BMR. Kali ini kita akan membawakan amalan baik, iaitu pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam bersama dengan seorang narasumber kita yang akan kita bawa ke studio pada pagi ini. Jadi bagaimana? Apakah kita terus atau? Ya, Alhamdulillah ya, kita hari ini kita telah pun menjemput tetamu kita iaitu Yang Mulia Puan Aja Nur Ashikin Haji Ahmad Saleh, iaitu penyiasat khas kanan bahagian integriti Biro Mencegah Rasuah. Assalamualaikum Puan. Waalaikumsalam. Alhamdulillah ya. Kami ingin mengucapkan selamat berpuasa kepada Puan. Selamat puasa juga kepada Intan dan juga Daud Iskandar. Ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi kita akan berbicara mengenai dengan amalan baik pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam. Jadi sebagai mukadimah mungkin boleh diterangkan dengan lebih jelas lagi Puan mengenai dengan tajuk ini. Silakan. Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Okay. warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi kepada semua penonton Rampai Pagi pada pagi ini dan alhamdulillah juga pada pagi hari yang mulia inilah saya ingin mengucapkan salam Ramadan 1442 Hijrah kepada semua penonton. Dan alhamdulillah juga pada hari ini Biro Mencegah Rasuah diberi kesempatan lagi ya untuk berkongsi dan memberikan kepada para penonton mengenai dengan salah satu lagi langkah pencegahan rasuah khususnya untuk warga perkhidmatan awam iaitu amalan baik pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam. Jadi untuk pengetahuan penonton, amalan baik pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam ini diperkenalkan pada tahun 2010 dan ia merupakan satu garis panduan kepada warga perkhidmatan awam dalam mengendalikan hadiah yang diberikan kepada mereka dan juga kepada mereka dan juga diharapkan dengan ada garis panduan ini akan membuatkan mereka lebih berhati-hati apabila mereka diberikan hadiah. Okey, di TV sana ini adalah buklet yang kami terbitkan iaitu amalan baik pengendalian hadiah perkhidmatan awam yang mana penonton orang awam ramai boleh memuat turunan daripada laman sesawang Biro Mencegah Rasuah www.bmr.gov.bn. Jadi dalam penyediaan garis panduan ini kami merujuk kepada peraturan dan undang-undang yang sedia ada di negara Darussalam iaitu Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131, Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22 dan juga Peraturan 12, Peraturan Pegawai-Pegawai Kerajaan, Kelakuan dan Tata Tertib, Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal 83. Jadinya isi kandungan buklet ini untuk pengetahuan para penonton juga Intan juga Daud adalah mengenai penerangan mengenai beberapa kesalahan yang berhubung kait dengan penerimaan dan pemberian hadiah serta amalan baik ataupun good practice yang boleh dilakukan oleh warga perkhidmatan awam apabila mereka ini dibagi hadiah. Selain daripada merujuk peraturan dan undang-undang, kami juga sebelum itu membuat research terlebih dulu kepada agensi pencegahan rasuah di luar negeri macam mana agensi ini membuat diorang punya amalan baik dalam isu hadiah. Jadi itu sedikit mengenai dengan buku panduan ya. Pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam. Jadi Puan, mengapa isu hadiah ini menjadi langkah pencegahan rasuah macam mana? Okey, terima kasih. Okey, mungkin ada berkata kenapa isu hadiah ni orang Biro Mencegah Rasuah jadikan sebagai satu langkah pencegahan rasuah. Jadi untuk makluman para penonton dan juga orang ramai, isu hadiah ini menjadi langkah pencegahan rasuah kerana berdasarkan pengalaman menyiasatan kami. Okey, apabila kami menyiasat kes-kes rasuah ni, kami menanya orang terlibat itulah kenapa kita menerima rasuah ni dalam bentuk izika, dalam bentuk duit. Jadi orang cakap, puannya mana kami menerima rasuah atau bukan rasuah artinya atau sedekah orang itu atau pembagi orang itu atau hadiah orang itu atau ia belanja kaminya. Jadi okey, ia belanja habis kita atau sedekahnya habis kita, hadiah habis kita, tapi kenapa ia membagi itu? Ia pun jawab, anunya pasalnya
kami menolong Miss Durangan ni yang membagi hadiah ni membuat sesuatu perbuatan yang ada berkaitan dengan kerja kami. Jadi kami menerangkan, itu tunjuknya kami perbuatan menerima sesuatu itu sebagai ganjaran ataupun dorongan supaya kita yang penerimaan ini membuat sesuatu pekerjaan yang berkaitan urusan rasuah itu, ini yang boleh menjurus kepada kesalahan rasuah. Jadinya walaupun pada masa itu si pemberi itu bagi tahu, nah sedekahku, tapi ujungnya tolong kau lajukan permohonan kau ataupun nah kalau kau menolong ke dia aku nguruskan permohonan kau ni, ani aku belanja kau makan. Pengunjukkunya. Pengunjukku. Besar pahalanya. Itu perkataan selalu dan yang itulah yang sering digunakan. Yang sering digunakan. Dia dah akan cakap, nah rasuahku. Macam itu memang orang akan menolong. Betul. Dia pakai perkataan yang bisa sikit lah, cakahku, tapi ujungnya tolong kau. Ani tanya orang, mungkin bagi tani normal, tapi sebenarnya boleh menjurus kepada kesalahan rasuah. That's why kami mewawarkan, memberikan, Ani tanya orang kami boleh menjurus kepada kesalahan rasuah. Jadi itulah penjelasan secara umumnya kenapa pemberian hadiah sedekah itu kalau diberikan sebagai ganjaran ataupun dorongan bagi seseorang itu melakukan satu perbuatan yang berhubungkan dengan tugasnya adalah menjadi satu kesalahan rasuah. Jadi walaupun saya tadi walaupun namanya sedekah kah, penyebutnya sedekah, upah, tapi kalau berkaitan dengan tugas rasmi si penerima hadiah itu, maka itu tahnya orang kami boleh menyiasat tu. Dan juga untuk pengetahuan orang ramai juga, inisiatif ini adalah untuk menerangkan kepada para perkhidmatan khususnya bahawa sebenarnya bukan saja kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah mengenai penerimaan hadiah, tapi juga kesalahan-kesalahan lain. Okey, yang mana akan saya terangkan kemudian. Dan untuk akta di bawah Akta Pencegahan Rasuah, kalau mana-mana penjawat awam itu didapati bersalah, cukup bukti bahawa ia menerima sedekah kah, menerima hadiah kah, kerana belanja makan kah, tapi sebagai imbalan atau dorongan untuk satu pekerjaan yang berkaitan dengan tugas rasminya, maka hukumannya maksimal RM30,000 dan penjara 7 tahun. That's why orang hopefully inisiatif kami ini boleh nyurang membuatkan warga perkhidmatan itu lebih peka, lebih berwaspada apabila mereka dan keluarga mereka ni, keluarga ni maksudnya suami, isteri dan anak-anak diberikan hadiah. InsyaAllah. Mudah-mudahan nyurang dengan amalan ini boleh nyurang menjaga atau mencegah orang ini daripada melakukan kesalahan hanya kerana menerima hadiah. InsyaAllah. Betul sekali Puan ya. Jadi segalanya itu perlu kita ni halang sekecil apapun ya, taktik ataupun alasan yang diberikan. Jadi Puan, apakah kesalahan-kesalahan yang berkaitan dengan penerimaan dan pemberian hadiah yang terkandung dalam buku amalan baik ini? Mungkin dapat dijelaskan Puan, silakan. Saya terangkan tadi bahawa dalam penyediaan buku amalan baik mengenai hadiah perkhidmatan awam ini merujuk kepada peraturan dan undang-undang sedia ada. Jadi salah satunya yang pertama sekali of course lah di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 di bawah bab 6A, di mana adalah menjadi satu kesalahan bagi bagi penjawat awam meminta atau menerima suapan termasuk hadiah daripada sesiapa sahaja sebagai satu dorongan atau imbalan ataupun ganjaran untuk melakukan sesuatu perbuatan yang berhubung dengan tugas rasminya. Yang saya terangkan tadi, denda. Okey, hukumannya ada denda RM30,000 dan penjara 7 tahun. Dan masa ni bukan strict, jadi untuk sebagai stern warning kepada orang ramai bahawa denda RM30,000 dan penjara 7 tahun. Jadi mungkin ada orang bertanya, macam mana tu ni akan tahu hadiah tu urusan rasuah atau indah? Jadi di sini pasal tadi mesti menilai. Okey, jadi kalau hadiah tu kena bagi rakyat tani lihat dulu apa niatnya. Macam saya tadi cakapkan, sebab every perbuatan itu ada bersertakan dengan niat. Hadiah ni kalau tani biasanya lah diberikan hadiah tanpa mengharapkan balasan, betul kan? Tapi kalau hadiah yang berunsurkan rasuah, yang mengharapkan balasan at the end itu. Okey, ataupun mempunyai tujuan tertentu. Macam tadi saya cakap tadi, nah sedekahku arahmu, tolong ku ujungnya ada tujuannya, ada mengharapkan balasan di atas pemberiannya tu. Jadi itulah salah satu kesalahan di bawah Akta Pencegahan Rasuah Penggal 131 berhubung kait dengan penerimaan hadiah. Kesalahan kedua pula di bawah bab 165 Kanun Hukum Jenayah Penggal 22, di mana ini pun ramai juga penjawat awam yang dah tahu, tapi sebenarnya
kesalahan ini memang wujud dan ada few cases yang telah kami siasat dan dijatuhi hukuman, alhamdulillah, iaitu kesalahan bagi penjawat awam atau pegawai perkhidmatan awam yang menerima atau memperolehi barang-barang berharga tanpa bayaran atau tanpa bayaran nilai sebenarnya atau free, ataupun orang kalau barang itu harganya 100 tapi sudah dibagi orang itu, nah aku bagi kau tapi RM20 saja, padahal harganya 100. Atau maksudnya tanpa bayaran nilai sebenarnya, daripada sesiapa sahaja yang pegawai ataupun kaki tangan kerajaan itu tahu yang orang itu, yang si pemberi itu ada urusan rasmi dengan ke dia. Urusan rasmi ini pun di sini kena terangkan sama ada yang pernah ada urusan rasmi, masa ini ada urusan rasmi, ataupun yang akan ada urusan rasmi. Jadi the key words di sini ialah urusan rasmi. Jadi sesiapa saja, maksud saya tu pegawai atau pegawai kerajaan adalah bersalah jika mereka didapati menerima barang-barang berharga tanpa bayaran ataupun tanpa bayaran nilai sebenarnya daripada orang yang ia tahu ada urusan rasmi dengannya, di mana jika sahabat kesalahan, hukuman penjara bagi satu tempoh tidak melebihi 7 tahun dan denda. Sama juga dana. Denda. Jadi jika penjawat awam itu yang kena bagi hadiah itu tahu bahawa hadiah itu diberi oleh orang yang ada urusan rasmi dengan dia, jadinya dengan adanya guideline ini, kami berharap supaya hadiah itu tidak akan mempengaruhi sebarang keputusan yang diambil oleh pegawai ataupun kaki tangan tersebut. Jadi ini yang hendak kami elakkanlah warga perkhidmatan awam itu, kalau mereka ini menerima hadiah daripada orang yang ada urusan rasmi, indah mustahil bah. Yang ni baik ni ya, saya bagi aku hadiah. Banyak bagi canya projek ini arahnya dah mustahil. Dah mustahil. Sama juga, jadi orang hopefully dengan ada guideline ini, diorang tahu pasal bab-bab kesalahan ini, jadi boleh mengelakkan diorang daripada melakukan kesalahan yang boleh membawa orang hukuman penjara dan juga denda. Dan apatah lagi kalau hadiah hati orang yang kena bagi ni indah setimpal bah. Jangan dibagi tahu yang mahal-mahal, tapi kenapa yang bagi aku hadiah mahalannya? Jadi di sini tadi perlu nilai kenapa hadiah itu dibagikan kepada kita ini sebagai warga perkhidmatan awam. Dan tadi pun dijelaskan oleh Puan sendiri kesalahan pertama, kesalahan kedua, dan sekarang Puan kesalahan ketiga. Macam mana? Yang kesalahan ketiga ini pun merujuk kepada Akta Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Penggal 83 di bawah Peraturan 12A, Peraturan Pegawai-Pegawai Kerajaan Kelakuan dan Tata Tertib, yang mana yang telah pun diperkenalkan kepada orang warga perkhidmatan awam pada tahun 1962. Awal sudah sebenarnya peraturan ini dimaklumkan kepada warga perkhidmatan awam, di mana pegawai-pegawai dan keluarga mereka adalah ditegah daripada menerima sebarang hadiah selain daripada hadiah daripada saudara ataupun sahabat-sahabat, sama ada berupa wang, barang-barang ataupun tambang-tambang percuma. Jadi dalam kesalahan ini, just to summarize, pegawai dan kaki tangan kerajaan dan keluarga mereka, suami, isteri dan anak-anak hanya boleh menerima hadiah yang daripada sahabat ataupun saudara sahaja. Tapi provided that tidak ada berunsurkan rasuah dan tidak ada urusan rasmi dengan saudara kita niatu dan tidak ada urusan rasmi dengan sahabat kita niatu. Baik. Jadi berdasarkan amalan baik ini, Puan, boleh mungkin penonton kita juga ingin mengetahui, dapat dijelaskan, diterangkan kepada penonton khususnya penjawat awam, apa yang perlu mereka lakukan apabila mereka diberikan hadiah? Okey, alhamdulillah. Jadi apabila penjawat awam itu sama ada pegawai ataupun kaki tangan kerajaan diberikan hadiah, jadi kami Biro Mencegah Rasuah menasihatkan mereka ini lakukan ujian 3 peringkat. Jadi ujian pertama adalah memastikan adakah hadiah itu diberikan dengan niat rasuah ataupun indah. Jadi kalau tak pasti galak ni macam tadi nasdakah aku tolong kau ataupun sudah tu bunga-bunga kepada kesalahan rasuah. Jadi macam mana ni kalau tahu sudah ada rasuah sebagai ganjaran, sebagai imbalan ataupun dorongan untuk ia melakukan tugasnya itu, maka hadiah tersebut mestilah ditolak. Tadi boleh lihat daripada TV sana, hadiah itu hendaklah ditolak. Okey, lepas ditolak, kenapa? Segera laporkan kepada Biro Mencegah Rasuah. Mesti sebab kenapa? Kalau anda melaporkan sebagai warga perkhidmatan awam, ada menjadi satu kesalahan pelang tu kalau anda melaporkan. Jadi di mana kalau disabit kesalahan, dendanya RM500 dan penjara 6 bulan kepada mana-mana pegawai awam dan kaki tangan awam yang gagal melaporkan kepada Biro Mencegah Rasuah dengan segera akan sebarang suapan yang diberi, ditawarkan ataupun dijanjikan walaupun diorang ini menolak.
Mesti segera dilaporkan kepada kami. Yeah. Jadi untuk ujian yang kedua, iaitu memastikan adakah si pemberi hadiah itu mempunyai urusan rasmi dengan warga perkhidmatan awam atau dengan Ketania sebagai penjawat awam Matua. Jadi sama juga dalam slide yang saya sediakan di sana, jika si pemberi hadiah itu mempunyai urusan rasmi dengan si penerima, maka hadiah itu pun sama juga perlulah ditolak pemberian itu. Ini adalah selaras dengan bab 165 daripada Kanun Hukuman Jenayah Penggal 22. Jadi kalau ada kami juga membaginya orang situasi lah dalam mana kalau dalam satu keadaan hadiah itu dibagi yang dapat ditolak hadiah itu misalnya satu majlis bagi orang supaya tidak menjatuhkan air mukanya, maka hadiah itu boleh diterima, tetapi perlulah diisytiharkan, dimaklumkan kepada ketua masing-masing secara bertulis untuk sebarang keputusan mengenainya. Kalau yang ketuanya okey balikkan. Kalau punya katanya simpan di office. So arti tugas kita sebagai warga perkhidmatan awam itu adalah untuk mengisytiharkan kepada ketua dan ketua yang akan membuat keputusan mengenainya. Jadi tadi yang ujian pertama tidak ada unsur rasuah. Peringkat kedua adalah mengenai dengan tidak ada urusan rasmi dengan si pemberi hadiah itu. Jadi sudah pasti ini ada ujian ketiga lagi tadi perlu lakukan. Jadi apakah ujian peringkat ketiga ini adalah untuk memastikan bahawa si pemberi hadiah itu adalah orang terdiri daripada sahabat ataupun saudara mara kita ni. Ini pun selaras dengan daripada peraturan 12A, peraturan pegawai-pegawai kerajaan, kelakuan dan tata tertib Akta Suruhanjaya Pengendalian Awam Penggal 83. Sama juga tadi. Kalau hadiah itu tidak ada unsur rasuah, tidak ada urusan rasmi dan daripada sahabat, daripada sepupu kita ni, daripada peradian kita ni ataupun saudara mara kita ni, maka itu tadi boleh diterima tanpa perlu mengisytiharkan. Tetapi kalau hadiah itu walaupun ada unsur rasuah, walaupun ada urusan rasmi, tetapi orangnya ni bukan tani pun saudara, bukan dia punya kawan, mesti tadi tolak hadiah itu. Mesti tolak hadiah itu. Tapi dalam keadaan seperti macam tadi dalam satu majlis boleh diterima tetapi diisytiharkan, dimaklumkan kepada ketua masing-masing untuk sebarang keputusan mengenainya. Jadi puannya apakah cadangan dari Biro Mencegah Rasuah kepada jabatan-jabatan kerajaan mengenai dengan pengendalian hadiah ini, macam mana? Okey, jadi dalam kami menyuruh kepada jabatan-jabatan berkenaan, jabatan kerajaan atau agensi dalam sama-sama mencegah rasuah di negara ini sebagai langkah pencegahan rasuah, terutama sekali dari kalangan warga perkhidmatan awam. Kami sedangkan bisa tak adanya orang dasar ataupun polisi tiada rasuah ataupun no give policy. Jadi dengan ajar dasar ini, insya-Allah kepentingan jabatan dan penjawat awam ini lebih terjaga, berintegriti dan mempunyai urus tadbir yang baik. Dan selain itu juga dengan adanya dasar no-give ini akan memastikan bahawa tugas yang diamanahkan itu dijalankan dengan lebih telus, tanpa pilih kasih, adil dan tak ada konflik of interest dan juga etika kerja ini sentiasa dipatuhi Jadi orang no-give policy itu bisa tujuan orang dimaklumkan kepada orang ramai. Caranya sama ada di post di website ataupun di pintu utama tu dirakatkan poster bahawa beritahu warga perkhidmatan awam di jabatan ini tidak dibenarkan menerima hadiah berikutan kepada dasar tiada hadiah. So jadi secara sendirinya orang ramai pun maklum, oh yang pegawai di sini tidak boleh menerima hadiah. So orang maklum, jadi orang akan ada isu nanti orang akan dekat raya je lagi hamper kena bagi, kupon kena bagi, voucher kena bagi. Jadi kalau orang melihat that poster, that makluman bahawa sendirinya insya-Allah tidak akan lagi ada hadiah itu akan dibagi kepada mana-mana warga perkhidmatan awam insya-Allah. Ya, dan secara ringkas Puan, macam mana orang ramai dapat memberikan maklumat ataupun aduan tentang kesalahan rasuah secara ringkas? Secara ringkas. Jadi orang ramai boleh datang kepada Biro Mencegah Rasuah di pejabat kami di Berakas dan juga kawan kami di Kuala Belait, ataupun menghubungi kami di talian yang tertera di kaca TV sana, menghubungi pegawai-pegawai bertugas yang setiap hari, ataupun melalui email ataupun melalui surat. Jadi semua method of anonim kami terima bagi sebarang aduan ataupun sebarang maklumat. InsyaAllah kami akan tanganinya dengan secara adil insyaAllah. Ya, Alhamdulillah Huda. Itu dia baru saja kita ikuti bersama dalam segmen Biro Mencegah Rasuah, iaitu amalan baik, pengendalian hadiah dalam perkhidmatan awam. Banyak sebetulnya informasi yang dapat kita perolehi bersama. Jadi disarankan kepada jabatan untuk mengadakan no give policy ataupun tiada hadiah insya-Allah ya.
Baik, kita ucapkan ribuan terima kasih kepada Yang Mulia Puan Aja Nur Ashikin binti Haji Mat Saleh, iaitu penyiasat khas kanan bahagian integriti Biro Mencegah Rasuah, dan insya-Allah kita akan bersua lagi Puan. Insya-Allah. Assalamualaikum. Selamat berpuasa. Selamat Ramadan.